Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan utama untuk jam ini di mana Mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu mengambil keputusan untuk tidak mengapungkan harga ayam, sebaliknya meneruskan subsidi dan menetapkan harga siling runcit ayam standard pada kadar RM9.40 sekilogram bagi Semenanjung Malaysia. Menerusi satu kenyataan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan berkata mesyuarat juga bersetuju menetapkan harga siling runcit telur ayam pada kadar 45 sen sebiji bagi grade A, grade B pula pada 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di Semenanjung Malaysia. Penetapan harga siling bagi ayam standard dan telur ini berkuat kuasa bermula 1 Julai 2022. Keputusan ini mengambil kira dan diselaraskan dengan bantuan keluarga Malaysia BKM yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ia melalui inisiatif bantuan tunai tambahan berjumlah sehingga RM500 kepada golongan B40 dan sebahagian daripada golongan M40. Seramai 8.6 juta penerima BKM sudah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2,600 tahun ini. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP menjangka dapat menampung 20% pasaran ayam di negara ini menerusi pengimportan 4,536 tan ayam dari Thailand secara berperingkat sehingga hujung bulan depan. Ketua Pengarah LPP Dato' Azulita Salim berkata jumlah import itu juga akan menjadi stok pengimbal dalam mengimbangi sebarang ketidaktentuan atau kenaikan harga sekiranya bekalan berkurangan. Kapasiti yang kita bawa masuk ni adalah dalam 20 ke 21 metrik tan lah. Dan sehingga kini kita telah akan membawa masuk 6 kontena. 2 minggu lepas kita bawa nafas bawa masuk dan kini ditempatkan di bilik sejuk nafas. Dan hari ini kita bawa Pertubuhan Peladang Negeri Selangor telah membawa masuk 1 kontena akan ditempatkan di bilik sejuk yang dimiliki oleh Pertubuhan Peladang Negeri Selangor jugalah. Pada peringkat awal katanya 6 kontena dengan setiap satunya berisi 20 hingga 21 tan ayam bulat diimport dari pengeluar ayam di Thailand oleh PPNS dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Beliau berkata semua ayam itu sudah disahkan kualitinya oleh Jabatan Veterina Malaysia DVS dan diakui persijilan halalnya. Mengulas lanjut, Azulita berkata pengimportan ayam dari Thailand berikutan akses yang mudah terutama laluan darat berbanding China dan Brazil. Sementara itu ditanya tahap pengeluaran ayam LPP sendiri bagi mengurangkan kebergantungan import, beliau berkata pengeluaran ternakan ayam pihaknya ketika ini adalah 1.8 hingga 2 juta tan. Sementara itu, Mesyuarat Jemaah Menteri juga bersetuju menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi bagi membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Ia berperanan untuk mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan orang ramai bagi merangka strategi serta mengkoordinasi tindakan menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Pasukan khas ini akan berfungsi sebagaimana pasukan menguruskan pandemik COVID-19 dengan menggandakan mesyuarat sebanyak 2 kali seminggu iaitu pada Isnin dan Khamis. Pasukan khas jihad tangani inflasi ini akan dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan dianggotai Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Pegawai khusus di setiap kementerian akan dilantik sebagai pegawai rujukan untuk memberi maklum balas segera kepada pasukan khas yang diurussetiakan oleh KPDN HEP.
Baik, tidak menjadi satu kesalahan dalam kalangan peniaga ayam mentah untuk mengenakan caj pemprosesan termasuk selepas penguatkuasaan harga siling runcit ayam standard iaitu RM9.40 sekilogram bermula esok. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid menyatakan caj yang dikenakan terutamanya upah memotong ayam perlulah munasabah dan tidak melampau. Dari segi undang-undang tidak salah. Tidak salah kerana yang kita kontrol ayam bulat saja. Tapi kalau nak upah potong, upah cabut bulu dan sebagainya, maka itu tidak punya kesalahan. Tapi cuma jangan melampau. Contohnya ayam RM8.90 kilo, tiba-tiba diambil kos sampai RM5 satu tukar saja. Itu melampau. Kalau ada maklumat tersebut, malu pada kita. Kata untuk RM1, RM1.50 tu saya rasa reasonable lah. Tapi kalau melampau, malu pada kita. Itu penayaan. Beliau ditemui selepas melancarkan program inisiatif pendigitalan sektor pencitraan Ready Negeri Perlis pada Rabu. Jemaah Kabinet pada Rabu memutuskan untuk tidak mengapungkan harga ayam dan meneruskan subsidi serta menetapkan harga siling runcit ayam standard pada RM9.40 sekilogram bagi Semenanjung Malaysia. Baik, saya disertai juga rakan setugas Haris Ashraf Hasnan untuk jam ini untuk memahami realiti di ladang, bebanan ditanggung peternak dan juga langkah wajar yang dilaksanakan ketika ini. Kita bawakan di talian pada ketika ini Mus Irwan Mamat, pengurus ladang ayam HPA Pasir Salak pada ketika ini. Assalamualaikum Mak Irwan, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Irwan, terus saja kepada isu asasnya. Kalau kita melihat harga siling ditetapkan pada RM9.40. Kalau kita melihat isu utama kepada peternak ayam ini adalah soal seperti contoh dedak yang mahal disebabkan oleh gangguan rantaian bekalan dan sebagainya. Bagaimana kita melihat segala gabungan subsidi dan juga apa yang diumumkan dari segi harga siling dan sebagainya menyelesaikan ataupun tidak menyelesaikan atau bagaimana keadaannya kepada permasalahan sebenar kepada peternak ayam? Alhamdulillah, yang pertama sekali kita bersyukur kerana kerajaan tidak menghentikan subsidi untuk peternakan ayam ini. Soal memarahi ataupun tidak untuk menampung kos ternakan, kita harus lihat dari awal kos operasi ternakan bagi setiap seket. Kerana isu harga ayam ini mestilah ditangani secara menyeluruh dengan mengambil kira rantaian pengeluaran iaitu dedak dan anak ayam. Selagi masalah harga dedak dan anak ayam ini tidak diatasi, selagi itulah peternak tidak akan mampu menampung kos peternakan ayam walaupun subsidi telah diberikan. Encik Mus Irwan, kalau kita meneliti berkenaan dengan isu ayam ini, kami di Niaga Awani, di Astro Awani juga kita sering highlight, seringkali membangkitkan banyak perkara. Tetapi kalau kita nak meneliti berkenaan dengan masalah utama yang dilalui penternak ketika ini, apa realitinya? Dedak terlalu mahal ke? Kita terlalu bergantung kepada dedak import ke? Sampai ada yang melaporkan bahawa tumbesaran ayam juga ada yang terbantuk, tidak mencapai berat yang sewajarnya untuk dituai, untuk dipasarkan. Seperti apa yang saya katakan tadi, masalah utama peternak adalah dedak. Kerana dedak ini 70% daripada kos operasi. Jadi jika harga siling mulai 1 Julai ini telah ditetapkan pada RM9.40, tetapi harga dedak masih tidak dikawal dan trend kenaikan harga dedak pada setiap bulan ini akan mematikan ramai usahawan-usahawan kecil dan sederhana dalam industri ayam ini. Jadi kita juga terlalu bergantung pada import dedak atau makanan ayam seperti jagung dan kacang soya. Yang ini mestilah dikurangkan dengan inovasi pembuatan dedak lah. Jadi alhamdulillah kami di ladang ayam HPA Pasir Salak ini kami sudah ada inovasi dedak kita sendiri. Jadi dengan inovasi ini insya-Allah kita mampu mengurangkan kos dedak 30% hingga 40%. Cuma kita perlu komersialkan untuk membantu kepada peternak-peternak yang lain yang menghadapi masalah yang sama, iaitu masalah utamanya adalah dedak. Irwan, bantu kami kerana teknologi dan juga inovasi yang disebutkan tadi itu adalah sangat menarik. 30 ke 40% kos dedak itu diturunkan. Apa inovasi itu kalau boleh diceritakan dan juga bagaimana ini boleh diskalakan lagi secara meluas mungkin kepada peternak lain dan juga peringkat yang lebih meluas lagi?
Jadi inovasi ini kami belum komersialkan lagi. Jadi dari peringkat kami untuk membantu lebih kepada peternak-peternak tempatan lah. Jadi insyaAllah nanti kami sudah R&D, kita sudah tetapkan kata kos-kos dedak ini. InsyaAllah kita akan komersialkan kepada peternak-peternak yang lain lah, insyaAllah. Encik Musriwan, apa lagi lah yang perlu dilakukan oleh kerajaan, kerana kita nampak ketika ini kerajaan jika semalam pengumuman mafi subsidi itu diteruskan kepada peternak, apa lagi yang perlu dilakukan dalam memastikan situasi menang-menang kita menang-menang kepada peternak dan juga pembeli lah dalam situasi dalam keadaan ketika ini ni? Okey, daripada kerajaan kita perlu melihat kerajaan perlu melakukan intervensi segera untuk memecahkan monopoli di kalangan kata atau syarikat-syarikat besar yang menguasai penginputan dedak ini. Sama ada penginputan dedak, anak ayam juga, sama ada proses ayam dan lain-lain. Jadi itu sangat penting kerana bila dapat dikawal, contoh ya, kita ada jabatan kalau perikanan, ada jabatan ikan. Tapi kita di ayam ni tidak ada jabatan ayam. Tidak ada kata kalau kita dengar lembaga perikanan, tapi tidak ada lembaga ayam. Jadi harus diwujudkan lembaga ayam ini ya supaya dapat mengawal menetapkan piawaian, bahkan kata mengawal harga dengan lebih berkesan agar tidak dimonopoli oleh hanya syarikat-syarikat besar. Dan juga kalau kita lihat subsidi yang diberikan oleh kerajaan sebanyak 729 juta pada sebelum ini tidak sampai sebenarnya kepada semua peternak-peternak. Sehingga kan kerajaan berpendapat peternak tidak menuntut. Yang sebenarnya tidak sampai. Jadi kita lihat jabatan yang berkenaan seperti veteriner, sepatutnya mereka sudah ada informasi peternak ini, mereka sepatutnya menyampaikan kepada semua peternak dan diberikan subsidi ini kepada peternak-peternak, terutamanya peternak yang usahawan kecil dan sederhana ini. Perlukan diberikan bantuan subsidi pada mereka. Secara ringkasnya, Mohsin Irwan berkata apabila dikatakan ada juga kes-kes tidak menerima subsidi dan sebagainya, bagaimana dalam keadaan mencabar ini untuk menyeimbangkan antara kos dedak yang mahal dan juga harga yang telah pun ada had ceilingnya dengan subsidi yang mungkin ada kes-kes belum dapat dan sebagainya. Untuk dari sudut pandang peternak sendiri, apa yang dilakukan untuk mengimbangi perkara ini? Susah ataupun tidak kalau boleh diluahkan rasa itu? Ya, saya di bahagian peternakan melihat sahabat-sahabat yang mana membuat peternakan ayam ini telah mengambil langkah-langkah seperti mencatu dedak, dan ini akan dapat menyebabkan harga ayam itu dapat dikawal. Tetapi kita tidak mampu untuk mengawal kesemuanya sebab dedak perlu diberikan mengikut rutin harian, wajib diberikan. Seperti kita lah nak makan, kena bagi secara cukup. Jadi tak boleh nak dijatuh. Jadi kita terpaksa menggunakan dedak, walaupun dedak itu dedak yang agak mahal, terpaksa. Jadi dengan ketetapan harga shilling ini akan menyebabkan peternak-peternak tidak dapat mendapat keuntungan. Bukan keuntungan yang besar, malahan mungkin tidak dapat balik modal. Jadi akan menyebabkan peternak tidak mampu menanggung. Apabila trend kenaikan dedak itu semakin lama semakin naik. Tiap-tiap bulan harga dedak akan naik. Itu adalah satu isu yang perlu ditangani kerana kita selalu mendengar harga ayam naik tetapi kita tidak mendengar harga dedak naik. Kerana ini adalah isu yang paling besar bagi kami peternak ayam. Kalau untuk kita menghasilkan secara tempatan ini, R&D kita sudah ada, teknologi juga sudah ada, bahan mentah kita juga ada dan juga mencukupi untuk menghasilkan dedak atau bagaimana realitinya? Ya, itu kalau kita sudah siap kesemuanya, kita sudah R&D, kita sudah ada inovasi pembuatan dedak, ya, insya-Allah itu adalah satu langkah di mana kita akan dapat membantu peternak-peternak ayam
yang mana bila kita telah membantu peternak ayam, maka di situ kita sebenarnya kerajaan telah membantu rakyat kerana ayam adalah satu keperluan. Jadi bila harga ayam, peternak dapat menurunkan harga ayam, dedak ada diturunkan, jadi harga ayam diturunkan. Jadi ini sekaligus kerajaan telah membantu rakyat terutama dari golongan B40. Baik, Mus Irwan, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Mus Irwan Mamat, pengurus ladang ayam HPA Pasir Salak. Banyak perkara dikongsikan, antaranya kartel pengimportan dedak ini harus kawal selia kerana tidak ada jabatan ayam seperti disebutkan oleh beliau tadi. Penting untuk mengawal keadaan ini. Kalau ikan ada, ayam juga perlu ada untuk mengawal keadaan ini kerana pada akhirnya perkara pokok itu, asas itu, soal dedak dan juga input asas kepada ternakan ayam itu yang harus diselesaikan. Baik, itu kami akan muatkan di laman web kami astro@one.com.